Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya adalah konsultan keuangan Islamik. Saya menguruskan mengenai simpanan jangka masa panjang iaitu Unit Trust Islamik PRS. Juga saya menguruskan untuk penulisan wasiat, hibah serta perjanjian aset perolehan bersama dengan asal trustee Berhad. Okey, hari ni saya nak direct bercerita mengenai wasiat dan hibah. Sebab hari tu saya ada buat kontes sikit kan. Kontes mengenai sharing tajuk yang boleh saya kongsikan bersama, iaitu dari Norzana, Nuraisha dengan Yahya. Ni adalah kontes yang antara yang terpilih lah. Okey, pertama, kenapa pentingnya tulis wasiat? Kan Islam dah ada faraid, kupaskan. Dari Norzana pula, beza antara wasiat dan hibah, kebaikan dan kelemahannya. Yang dari Nuraisha pula, hibah suami kepada isteri dan hibah isteri kepada suami, kebaikannya, kebaikan dan keburukannya. Okey, hari ni saya akan kupas sikit demi sedikit mengenai wasiat dan hibah. Okey, sebenarnya apa tujuan kita nak buat wasiat? Kenapa kita perlu buat wasiat? Okey, tujuan utama yang pertama, yang pentingnya, kita nak pastikan kita punya harta yang kita cari sekarang ni, harta yang kita usahakan sekarang ni tidak menjadi harta terbeku. Kita nak pastikan bahawasanya usaha kita selama selama kita hidup ni, kita nak pastikan bahawa ia akan diagihkan dengan secara yang betul. Oleh itu, yang pertama sekali kita perlu melantik seseorang yang kita percaya untuk menjadi wasi ataupun pentadbir. Wasi ataupun pentadbir ni, dia adalah orang yang kita percaya, orang yang kita lantik untuk menjadi pengurus selepas kita meninggal dunia. Contohnya kita meninggal dunia, kita nak dia jalankan, dia yang bayar hutang kita, dia yang bayar hutang fidyah, hutang zakat, hutang badal haji ataupun hutang dengan institusi keuangan. Dia yang menguruskan semua itu. Kita melantik dia. Contohnya kalau kita percaya kepada kawan baik kita, okey, kita memang baik sangat-sangat dengan dia, kita nak lantik dia menjadi wasi kita, boleh, tak ada masalah. Dan tiada siapa yang boleh tentang kalau kita dah lantik kawan baik kita sebagai wasi, walaupun itu adalah isteri kita, adalah anak kita. Tak ada seorang pun yang boleh tentang jika kita melantik seseorang. Okey, kat sini saya terang sikit. Okey, kebanyakannya orang yang melantik seseorang ni kebanyakan ada harta yang lebih 2 juta. Kalau biasanya orang yang melantik wasi yang lebih daripada 2 juta ni, untuk pengetahuan, jika kita nak keluarkan probate, kita perlukan 2 juta sebagai jaminan juga. Contoh si A meninggal. Apabila dia meninggal, waris dia kena ada at least dua orang yang menjadi guaranti, yang akan menjadi garanti penjamin, sorry, orang yang menjadi penjamin dan dia mestilah mempunyai harta 2 juta juga untuk menguruskan semua harta pusaka yang ditinggalkan oleh A tadi. Kebanyakan orang tak ramai yang sanggup jadi guaranti, tak ramai yang sanggup jadi penjamin. Okey, sebab itulah saya menyatakan bahawasanya pentingnya kita lantik wasi ataupun pentadbir. Wasi ni bahasa yang kita orang panggil wasi ataupun pentadbir untuk menguruskan kita punya harta pusaka. Okey,
Kita boleh lantik siapa-siapa saja, sama ada kita nak lantik tadi saya kata kawan baik kan, kawan baik ke ataupun asalihin ke. Jadi itulah tujuan utama untuk kita buat wasiat. Okey, kat sini kebanyakan orang akan kata, nak buat apa buat wasiat? Nak buat apa kita perlu buat wasiat, kan kita dah ada faraid. Ramai sangat orang yang salah faham mengenai faraid. Orang berfikir macam ni, bila seorang tu meninggal dunia, okey, harta automatik akan dibahagikan terus kepada waris. Dia tidak mengetahui bahawa kita sebagai ahli waris melalui proses yang sangat sukar untuk mendapatkan faraid itu. Okey, contohnya macam ni lah. Seorang isteri jika mempunyai anak akan dapat 1/8 dan yang lebih tu akan dapat kepada anak. Bagi anak lelaki 2, bagi anak perempuan 1. Itu contoh lah. Kalau tak ada ibu bapa dah meninggal dunia dahulu. Itu contoh saja. Dan ramai orang fikir, okey, bahagian isteri akan dapat 1/8 dan anak terus bahagia macam tu. Ramai orang fikir macam tu. Padahal kita sebagai ahli waris melalui proses yang sangat sukar dan sangat getir, sebabnya kita ni tak mempunyai ilmu sangat tentang pembahagian ini. Jadinya saya selaku Islamic Estate Planner ni menyeru kepada kita semua untuk buatlah wasiat untuk kita secure diri kita sendiri, untuk kita secure kita punya harta yang kita cari, supaya ia tidak menjadi harta terbeku. Jika kalian selalu mendengar saya punya video, kita ada 70 bilion harta terbeku. 70 bilion tu bukan harta yang sangat-sangat sikit. Ia sangat-sangat banyak. Dan jika kalian mempunyai permasalahan ini, As-Salihin, tempat saya kerja ini, As-Salihin Trustee Berhad boleh membantu kalian. InsyaAllah jika kalian kata saya ingin As-Salihin bantu saya dari A hingga Z, kami akan bantu. InsyaAllah jika kalian ingin kami sediakan documentation saja, kalian boleh hubungi kami ataupun boleh hubungi saya direct 011-2555-1269. Saya ulang, 011-2555-1269. Saya rasa untuk hari ini saya tak dapat nak terang mengenai hibah. Mungkin di lain sesi insya-Allah saya akan terangkan, disebabkan jika saya terang pasal hibah mungkin berlaku kekeliruan, berlaku kecelaruan. Jadi saya akan buat insya-Allah saya akan buat video lain untuk menerangkan tentang hibah. Yang tadi tu saya cuma tekankan sedikit sahaja kenapa kita perlu buat wasiat. Itulah kepentingan untuk buat wasiat, iaitu kita nak lantik orang, kita nak lantik pentadbir, kita nak lantik seseorang yang kita percaya untuk menguruskan harta pusaka setelah kita meninggal dunia. Tak kiralah itu adalah As-Salihin ke, itu adalah isteri kita ke, anak kita ke, ataupun kawan baik kita, terpulang pada kita untuk kita melantik siapa yang kita percaya, supaya harta terbeku di Malaysia tidak menjadi 70 bilion dan menjadi meningkat lagi. Na'udzubillah. Okey, saya rasa untuk hari ini saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.